صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخلص النية لله. Pertamanya, marilah sama-sama kita menghadirkan keikhlasan kita kepada Allah. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Aidil Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama juga kita merafakkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, kerana sehingga ke 24 Zulqa'dah pada malam ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah dengan satu nikmat. Nikmat maknanya pemberian kebaikan. Ada satu nikmat yang paling besar, tak ada dah yang paling besar. Nikmat inilah lebih besar daripada nikmat kesihatan, lebih besar daripada nikmat kelapangan masa, lebih besar daripada nikmat panjang umur, lebih besar daripada nikmat ada keluarga, makan, minum, pakaian. Itu semua nikmat. Lebih besar daripada semua nikmat yang ada pada diri kita sekarang ini. Dan nikmat ini jikalau berkekalan sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, menjadi penyebab utama dengan rahmat Allah, Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Tak ada nikmat ini tak boleh masuk syurga. Kalau mati tak ada nikmat ini tak boleh masuk syurga. Sampai macam tu sekali. Nak beritahu besarnya sangat akan nikmat. Sebab itu kita kena bersyukur dengan nikmat ini, iaitu nikmat Islam dan juga iman. Nikmat ini bukan sebab keturunan. Ada orang tok nenek moyang dia, ibu bapa dia tak Islam, tapi dia Islam hari ini. Ada orang tok nenek moyang dia, ibu bapa dia Islam, tapi dia tak Islam pula, tak dapat nikmat. Walaupun kita mungkin dilahirkan disebut sebagai Islam baka, tapi nikmat yang ada pada diri kita sampai hari ini adalah dengan pilihan Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun boleh jamin dia boleh mati dalam keadaan beriman, yakni berkekalan dengan nikmat ini. Nama Muhammad, nama Abdullah, nama Zainab, nama Fatimah, nama Aisyah ni nama-nama Islam. Nama-nama ini bukan syarat untuk orang itu boleh mati dalam keadaan Islam. Bila Allah Ta'ala telah beri nikmat ini kepada kita, kita kena jaga. Sampai bila? Sampai mati kita kena jaga. Quran kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tok Imam pun berdoa tadi dalam surah Al-Baqarah, menyebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau cabutkan nikmat hidayah Islam dan iman yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu, ya Allah. Kerana sesungguhnya engkau memelihara setiap pemberian kepada hamba-hambanya. Kita minta saja tak cukup, berdoa saja tak cukup. Dia mesti ada jalan dia, jalan untuk selamat dengan nikmat Islam dan juga iman, iaitu ilmu lah. Majlis ilmu, kelas ilmu, pengajian ilmu. Selagi mana ada ilmu, selagi mana hayat di kandung badan, terutamanya ilmu fardu ainin, maka wajib ke atas seorang itu belajar. Kerana ilmu Allah Ta'ala tak habis, sehingga akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkatkan darjat di sisi Allah Ta'ala. Orang yang beriman, yang ada ilmu itu tak nampak. Yang tak nampak inilah yang kita kejar. Surah Al-Mujadalah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat
iaitu pangkat kedudukan di kalangan kamu orang-orang beriman yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah dengan beberapa darjat. Jangan kita duduk sibuk kejar pangkat atas dunia, ketua kampung, JKK, imam, Bilal, hatta ketua rumah sekalipun. Tak apa itu kedudukan ataupun pangkat sesama manusia. Tetapi pangkat di sisi Allah yang kita kena kejar. Kerana Allah Ta'ala memandang dan melihat dan menilai orang beriman yang ada ilmu. Dan jangan kata, oh ustaz je lah belajar, kita orang-orang kampung ni ustaz, tak payahlah. Tak, kenal Allah Ta'ala semua kena kenal. Tidak menyekutukan Allah, semua orang jangan menyekutukan Allah. Macam dalam bab solat, ke ustaz je kena solat? Tak. Engineer ke, doktor ke, hatta sampai kepada pekerjaan penyapu sampah sekalipun, kalau dia mengaku dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat, maka wajib dia kena belajar. Sebab apa? Sebab dia nak kenal Allah, nak kenal solat. Semua orang kena buat. Sebab itulah di sana ada ilmu-ilmu yang disebut fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah belajar ilmu falak, astronomi, bukan semua orang belajar. Ilmu fardu kifayah ini mungkin tuan-tuan semua kat sini belajar secara detail. Tetapi kita ada, iaitu kumpulan faraq syar'i contohnya, iaitu daripada Jabatan Mufti contohnya. Bukan semua orang belajar. Mereka itu wajib kena tahu secara hukum syar'i tentang falak, ilmu kedoktoran. Bukan semua orang doktor kat sini. Tapi dalam satu qaryah, satu tempat, kena ada seorang orang Islam, seorang yang doktor. Maka tergugurlah akan dosa semua sekali dengan sebab ada seorang tu dah. Tapi fardu ain tak. Fardu ain ni semua orang. Dia doktor ke, dia engineer ke, dia cikgu ke, selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka wajib dia kena mempelajari ilmu fardu ain. Terutama yang berkaitan dengan perkara pokok ataupun asas dalam agama, iaitu apa kita sebut tadi? Mentauhidkan Allah dan jangan pula menyekutukan Allah. Kerana tanda Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik. Tanda Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik, kita tilik diri kita, terutama pada diri saya. Allah Ta'ala rezekikan ilmu ke tak pada kita? Adakah selama kita belajar kita semakin pandai ataupun semakin jahil? Dalam satu wasiat baginda SAW yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan juga Muslim, kena ingat wasiat Nabi. Jangan ingat wasiat tu nenek moyang kita pegang sangat, ibu bapa kita pegang sangat. Pegang tak apa. Tapi wasiat orang yang confirm akan beri syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti, iaitu Nabi SAW menyatakan, ya ayuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Hai sekalian manusia, carilah ilmu dengan cara belajar, berguru, bertalaqi. Bukan belajar dengan Google, ustaz Google, tak. Berguru. Wal fiqhu bittafaqquh, dalam ni kalah ilmu fiqh sampai kamu benar-benar faham. Belajar bab rukun, syarat, sah, batal, wajib, sunat, sehingga kamu tahu macam mana nak bawa benda ni dalam solat. Belajar baca Fatihah sampai boleh bawa Fatihah itu dalam solat. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kena baca Fatihah contohnya. Belajar bukan ala kadar Fatihah. Sebab tu semua orang kena tahu Fatihah. Kalau tak imam tak ada uzur, semua orang kena boleh jadi imam. Jangan main tolak-tolak dah sekarang ni. Oh, saya tak boleh ustaz, Fatihah saya tak betul. Dah awak semayang selama ni, awak betul ke? Lepas ke diri awak? Ustaz, gemuruh. Gemuruh lain kalau alasan tu. Yang kata tak boleh baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah, kita tak boleh bawa diri kita sendiri dalam solat. Naklah bukan senang nak jadi imam ni. Imam bawa 200 orang, 1000 orang, terlupa rakaat ke, salah baca Fatihah ke, orang tak biasa. Tak.
Kalau sebab itu tak apa, gemuruh. Tapi sebab tak tahu baca Fatihah, macam mana kita nak bawa diri kita sendiri yang wajib kena baca Fatihah dalam solat? Belajar baca Fatihah sampai boleh bawa Fatihah itu dalam solat. Semua orang. Bukan ustaz je. Ini yang kita, yang tuan-tuan semua duk belajar. Faman yuridid wa man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa Allah Azza wa Jalla nak menjadikan orang itu baik, razaqahu ilma, tanda dia apa? Allah rezekikan, bukan kekayaan dulu, bukan panjang umur sekarang ni, bukan banyak harta, tak. Tanda Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik, Allah Ta'ala rezekikan ilmu. Maknanya apa? Bertambah ilmu mengenal Allah, bertambah ilmu tentang salat, bertambah ilmu tentang muamalat, bertambah ilmu tentang fiqhiyah dan sebagainya. Bertambah je. Sama ada ilmu itu secara umum ataupun secara khusus, kita bertambah ilmu kita. Ini tanda Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik. Tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita mengajak diri kita supaya istiqamah dengan mana-mana saja ilmu, dan sayang kepada ilmu Allah. Dan ilmu itu pula banyak ilmu. Yang mengajar pun macam-macam jenis orang. Fahaman Syiah pun mengajar juga ilmu dia. Syiah mengajar juga ilmu dia. Mereka ada Quran Mashaf Fatimiyah. Nak lawan Quran kita 3 kali lebih tebal gandaan dia daripada Mashaf kita, 3 kali ganda tebal. Ilmu juga tu. Tak naklah ilmu sesat. Hizbut Tahrir contohnya, Mu'tazilah. Ni ada kat Malaysia kita, kumpulan ni yang merupakan pertubuhan yang haram. Hizbut Tahrir ni berfahaman Mu'tazilah. Ilmu juga diserahkan kepada ahli-ahli dia yang terlibatnya orang Melayu kita, yang berpenggalan dekat mana pejabat dia, iaitu di Bangi, bukan tempat lain. Kita cerita dekat Malaysia kita ni, dengan membawa slogan khilafah, 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 daulah, daulah, daulah. Ni Hizbut Tahrir, tapi membawa fahaman Mu'tazilah. Awak juga sebab akidah rosak. Dia menolak tentang rukun iman yang terakhir. Jangan main-main, batal iman, iaitu beriman tentang qada dan qadar Allah, yang baik dan juga yang buruk. Sebab fahaman Mu'tazilah ni antaranya yang boleh membatalkan iman, iaitu mereka mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla hanya menciptakan benda yang baik saja, perbuatan yang baik saja. Benda buruk takkan Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala kan baik, takkan dia buat benda buruk. Logik akal sekali fikir, mungkin ya juga. Jangan ya gitu, tak boleh. Jawapan kita ahli sunnah wal jamaah yang beriman tentang rukun iman yang terakhir itu, apa dia? Wa tu'min bil qadari khairih wa syarrih, kan? Dan kamu beriman dengan qadar, ketentuan kebaikan dan juga syarrih, dan juga keburukan. Ini hadis sahih dalam hadis Jibril. Hadis Jibril ni hadis 40, hadis yang kita baca, hadis 40 tu yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadis 40 lepas daripada hadis pertama tu, innamal a'malu binniyat, hadis kedua. Hadis kedua tu disebut hadis Jibril. Hadis Jibril ni maksud dia, Jibril datang menyerupai manusia lelaki, merapatkan kedua lutut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya mahwal Islam, wa mahwal iman, wa mahwal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Disebut ada Jibril. Di antara iman yang dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang akhirnya beriman Allah menciptakan dan menentukan kebaikan, dan Allah menciptakan dan menentukan keburukan. Jangan logik akal mendahului Quran dan juga hadis. Tak boleh. Dia ada ikut peraturan dia step by step. Quran dulu, hadis dulu, ijma' dulu, baru qiyas. Logik akal, bukan logik akal dulu. Tetapi Quran itu prinsip kita yang kita duk mengaku kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ni. Dalam Quran menyatakan wa khalaqa kulla syai', dan dia Allah yang menciptakan semua makhluk sesuatu itu. Dalam surah Al-Falaq, kita baca surah Al-Falaq,
Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Wa min syarri ma khalaq, dan keburukan itu syarri khalaq, Allah yang menciptakan. Cukup dah, Quran dah kata Allah menciptakan. Maknanya kita mendahului Al-Quran. Allah menciptakan kebaikan dan dia redha dan dia suka hambanya melakukan kebaikan. Allah menciptakan keburukan, maksiat, kekufuran yang ada pada iblis. Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Apa juga bentuk keburukan, Allah Ta'ala yang menciptakan. Tapi Allah Ta'ala tidak suruh pun kita melakukan. Itu je. Allah menciptakan keburukan, tapi Allah Ta'ala tidak suruh kita melakukan. Jikalau pula logik akal, tadi Quran dah mendahului wa min syarri ma khalaq wa khalaqa kulla syai'. Jika kita mengatakan wal'iyadu billah bahawa benda buruk, benda jahat, apa semua ni syaitan yang buat, oh maknanya ada seseorang yang bersifat pencipta lah. Dia boleh mencipta sesuatu. Minal adam ilal wujud, yang kita dah belajar akidah, daripada sesuatu yang tidak ada kepada ada. Maknanya sama dengan Allah lah yang bersifat mencipta. Cuma yang Allah menciptakan benda baik, syaitan menciptakan benda buruk. Maknanya sifat pencipta itu boleh disandarkan kepada makhluk lah pula. Padahal khaliqu kulla syai', yang menciptakan semua makhluk secara asalnya adalah Allah. Maknanya logik akal pun tak boleh nak pakai juga. Sebab yang bersifat pencipta secara asal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada kita tahu hikmahnya. Ada yang kita tahu hikmah di sebaliknya. Ada kebaikan di sebaliknya. Contohlah keburukan, benda buruk, benda huduh, benda kita ambil benda huduh, Allah Ta'ala ciptakan, wajib beriman. Yang kata syaitan, contoh dia khinzir. Khinzir bahasa Melayu sebut babi. Dah memang bahasa Melayu sebut babi. Rupa pun huduh, bau pun busuk, tak ada faedah langsung. Kalau orang Islam bukan setakat daging, kulit pun tak boleh nak dulu. Bahkan semua orang tahu bahawa daging khinzir ini, walaupun direndam dengan air panas lebih daripada 100 darjah Celsius, ada satu kuman tu dia tak boleh nak hilang. Siapa yang ciptakan benda buruk ini? Allah. Bukan makna Allah Ta'ala buruk. Tak ada faedah. Busuklah, apalah, semua sekali. Tak ada faedah. Tapi hikmah dia ada. Dan bukan semua hikmah penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan itu kita tahu. Antaranya ulama mengatakan hikmah penciptaan khinzir ini kerana ada beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada sebahagian umat aku yang melakukan dosa-dosa besar yang mana dia tidak sempat bertaubat sebelum daripada mati. Maka di hari kiamat nanti dia dibangkitkan di pada mahsyar, mukanya macam muka khinzir. Itu Allah Ta'ala cipta yang khinzir. Oh, bila tengok khinzir, oh tak nak buat maksiat, tak nak tinggalkan solat, tak nak melakukan kejahatan kepada kedua ibu bapa. Tengok paper, tengok televisyen babi, oh ini rupa yang Allah Ta'ala, Rasulullah kata akan dibangkitkan. Tak nak. Itu hikmah dia. Bukan suruh pergi makan babi, bukan suruh pergi guna kulit babi. Golongan Wahabi ni, Wahabi yang pelik-pelik kerja bid'ah orang ni, kulit babi tu boleh pakai. Kulit babi tu boleh buat selipar yang ada 3 titik tu. Boleh pakai. Tulang babi boleh buat pinggan. Tulang babi yang dihancur-hancurkan tu boleh buat pinggan. Bahkan golongan ini keluar dalam FB mereka, dalam paper, dalam apa semua. Saya sendiri pakai, dia kata. Dia tunjuk dekat orang, bangga pula. Yang bercakap doktor, tuan-tuan, bukan orang awam. Yang bercakap mufti Pasir Berdengung, yang bercakap doktor, title doktor ni. Orang kata, oh ustaz ni apa, tu doktor keluar TV tiap-tiap hari. Ya ikutlah.
guna kulit babi, guna pinggang babi. Kita pun tak tergamuk. Kita dah ada manhaj, kita dah ada metod, kita dah ada cara pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Maka itu yang kita pegang, yang berpegang kepada konsep wasatiyah. Wasatiyah ni maksud dia apa? Yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jalalain dan sebagainya, iaitu kumpulan yang tidak melebihi, melepasi batasan akidah dan juga syariat. Bukan ala-ala kadar. Sebab sederhana kan, sederhana kalau kita terjemah juga dengan masuk ala-ala kadar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Disebutlah, sesungguhnya kami, yakni Allah, menjadikan kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat wasata, umat yang pertengahan, umat yang sederhana. Apa maksud dia yang disebut oleh ulama mufassir? Iaitu tidak melepasi had batasan akidah dan juga syariat. Contoh dia untuk mudah saya faham, tuan-tuan mungkin lebih cepat faham. Contohnya sembahyang subuh, kok mana pergi sekali mana pun tetap 2 rakaat. Jamak ke tak jamak ke, subuh ni tak ada jamaknya, maknanya musafir ke tak musafir ke, tetap 2 rakaat. Walaupun dia semangat macam mana pun tahajud malam tu, oh ini semangat sikit solat subuh ini, kita semayang 3 rakaat ustaz, bisik ke ustaz, ini melampau ni sesat. Yelah, subuh 3 rakaat takkan kata sesat lagi. Tak ada orang buat pun. Nak beritahu wasatiyah, jangan melepasi had batasan syariat dan juga akidah. Contoh dalam bab akidah tentang mengenal Allah, yang dikatakan wasatiyah, sederhana mengenal Allah. Bukan, oh cukuplah ustaz, belajar sikit-sikit dah lah. Bukan. Bila kita kata Tuhan kita Allah, jangan pula kata Allah Ta'ala itu 2. Jangan kata 3 pula. Jangan kata berjisim, jangan kata bertubuh, jangan kata duk cokoh, duk congok, duduk atas aras, duduk atas langit. Ini membatalkan iman, membatalkan akidah. Bila kita kata Tuhan kita Allah, maka kita jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristian, orang Yahudi, kalau kita di Malaysia ni duk berebut nak guna lafzul jalalah Allah sebagai Tuhan bagi mereka, nak guna juga Allah, nak iktiraf bahawa agama dia agama yang betul, sebab turut kata dan menyatakan bahawa Tuhan dia Allah sama dengan kita. Kita tak boleh iktiraf kata dia betul juga ustaz, takkan salah, sebab dia sebut Allah. Bukankah dalam hadis kata, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun dzarratin minal iman dakhala al jannah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berkata dan beriktikad bahawa tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah, walaupun sebesar biji zarah sekalipun, tetap dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita mengislamkan, kata orang itu Islam dan jelas orang itu kafir dan musyrik, maka kekufuran itu akan kembali kepada kita. Sebab orang Yahudi ni, dia kata Allah, tapi dia menetapkan Allah itu Trinity. Maka tak boleh kata dia betul daripada sudut agama. Trinity iaitu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mereka kata juga Allah, tapi kata Allah ada roh, Allah ada anak. Disebut Allah, Allah ada anak. Ada kudus bagi Allah. Tak boleh. Bahkan Quran sendiri menyatakan tidak beriman orang yang menyatakan Allah Ta'ala itu 3 dalam 1 ataupun 1 dalam 3. Quran kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah berkata, laqad kafara alladhi, maka telah kufur, yakni tidak beriman seseorang itu yang menetapkan annallaha thalithu thalatha, 3 dalam 1 ataupun 1 dalam 3. Quran dah kata. Sebab itulah kita jangan melampau. Bila kita kata Tuhan kita Allah, jangan pula kata 3, maka tak beriman walaupun dia sebut Allah.
Jangan melampau bila kita sebut Allah, tapi lepas tu kita kata Allah bertubuh, Allah berjisim, Allah ada telinga, Allah ada tangan, memiliki tangan, Allah ada dan memiliki kaki, Allah ada dan memiliki wajah, anggota dengan maksud jarihah, dengan maksud anggota, maka terbatal iman seseorang itu. A'udzubillah. Kita berhadapan ancaman kumpulan-kumpulan ini yang menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran dan juga hadis. Kita kena buat benda hak Nabi buat je. Benda yang Nabi tak buat, jangan pandai-pandai buat. Orang ni cakap, orang awam tipah tertipu, kena tipu je memanjang. Yelah, nak mengikut faktanya secara general ataupun literal umumnya, betul juga ya. Takkan kita nak buat lebih daripada Nabi. Nabi pun tak suruh kita buat. Nabi pun tak suruh cara spesifik lepas daripada solat kena berdoa beramai-ramai macam imam buat. Nabi pun tak buat, iaitu buat tahlil, buat talqin, baca yasin malam Jumaat. Mereka dakwa macam tu kononnya. Sambut Maulidur Rasul, Nabi tak suruh pun. Sambutlah hari jadi aku, tak ada. Kita pandai-pandai pula buat. Kumpulan ini bawa fahaman ni. Orang awam, oh betul. Ikut doktor tu. Ikut tok peti tu. Kecelaruan ummah pun bergaduh. Yang dulu kumpulan ini pernah pergi baca yasin malam Jumaat, lepas tu yang kumpulan ini dengar berpegang dengan fahaman ajaran ustaz yang suka cepat bid'ahkan amalan umat Islam, dah bergaduh. Oh, dia ni ahli neraka ni, dia kata. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan hadis secara umum, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dia ambil literal je, dengan menterjemahkan mengikut kepala otak dia bahawa semua yang baru dalam agama itu benda yang tercela. Semua yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan sesat masuk api neraka. Maka dia hukum kita semua masuk api neraka. Macamlah neraka itu dia yang punya, kerja masukkan orang dalam neraka. Tanpa merujuk kepada tafsiran ulama-ulama tentang hadis tadi, keumuman dan kekhususan akan hadis tersebut. Bukan kita yang syarah, ulama hadis yang syarah kan. Menyatakan sebahagian daripada benda yang baru dalam agama itu sesat, yang diada-adakan dalam agama itu, bukan semua. Bahkan ada syariat ataupun amalan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu lagi, yang buat benda yang baru, yang mana tidak difardukan oleh Allah dan Nabi kepada mereka, tapi dibuat oleh mereka itu, yakni umatnya, bahkan dipuji oleh Allah. Tak ada pun Allah Ta'ala fardukan. Contoh dia, Nabi Allah Isa alaihi salam ni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi benda tu, bunyi azan lah. Azan betul, belum lagi. Dia mana lagi? Nanti beritahu ya, nanti bagi laluan kepada azan. Dalam Al-Quran menyatakan tentang umat Nabi Allah Isa tadi, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Sesungguhnya kami, yakni Allah, sesungguhnya Allah menjadikan dalam hati-hati umat Nabi Allah Isa, ra'fatan wa rahmah, kelembutan hati mereka, dan rahmat, kasih sayang, ihsan, buat baik umat Nabi Allah Isa. Wa rahbaniyah, kerana mereka itu meninggalkan kelazatan dunia yang tidak pun disyariatkan untuk dia tinggalkan. Ibtada'uha, Quran sebut ibtada'uha, dia mengada-adakan benda yang baru dalam kehidupan dia dan juga syariat dia. Bid'ah, ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, dan tidak difardukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, tapi dia buat semata-mata untuk capai redha Allah.
Allah Ta'ala puji orang yang melakukan sedemikian. Apa di antara amalan umat Nabi Allah Isa dan tafsir Al-Qurtubi menyatakan? Antaranya, mereka ini walaupun mampu untuk mendirikan mahligai, rumah yang besar, tapi sengaja mereka buat rumah daripada tanah liat duduk. Zuhud, makan ala kadar sahaja, bukan bermewah-mewahan. Syariat Nabi Allah Isa tak suruh pun buat macam ni, tapi mereka buat. Bahkan Allah Ta'ala puji mereka yang buat ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya umat terdahulu pun buat sesuatu itu yang tidak bercanggahan dengan syarak dan tidak bercanggahan dengan akidah. Sebab itulah ada usul yang kita duk belajar, dan kita tahu selagi mana tidak ada hukum yang mengharamkan sesuatu itu diamalkan, maka boleh buat. Dan dia ada asar, dia ada apa? Ada amalan para ulama dahulu. Apa-apa amalan yang dilakukan, apa-apa amalan yang dilakukan, selagi mana tidak ada hukum yang mengatakan itu haram, maka ia harus dilakukan. InsyaAllah kita berhenti sekejap bagi laluan pada azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita sambung sikit tuan-tuan. Amalan para salafus salih dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam, jika ada pengajian maghrib, kuliah ataupun bacaan Quran dan juga hadis, mereka memanjangkan masa Aisyah apa semua. Biarlah kita ambil beberapa sunnah para sahabat untuk kebaikan diri kita, agar Allah Ta'ala menempatkan kita ini dengan menjadikan diri kita ini orang yang cinta kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu fardu ain. Tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah pendengar dirahmati oleh Allah, beberapa kaedah usul yang dinukilkan oleh para ulama, antaranya menyatakan sesuatu perkara amalan yang dilakukan itu selagi mana tidak ada hukum yang mengatakan haram, yakni tak boleh, benda itu harus dengan disandarkan kepada amalan ulama. Sebab bukan semua orang awam boleh hafal hujah dan juga dalil, kan? Quran, hadis, itu kaedah-kaedah dia. Dan keduanya juga kita nak menjawab untuk diri kita, bukan nak berdebat dengan kumpulan ni, tak, untuk menjawab diri kita. Bila dikatakan bahawa sesuatu yang kita buat yang lebih, yang mana Nabi tak buat, kita buat, yang mana ia tidak bercanggahan dengan syarak, maka ada beberapa kaedah usul yang bertepatan dengan hadis-hadis athar yang boleh dijadikan rujukan dan juga amalan kita, iaitu disebut at-tarku la yadullu ala tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, maknanya sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi, tidak semestinya benda itu haram. Yang kita buat yang Nabi tak buat, tidak semestinya haram. Ini kaedah usul. Mana nas dia, dalil dia kena rujuk. Ada tak dalam Quran sebut macam tu kisah, ataupun hadis ada sebut ke macam itu? Ada, kita jawab. Di mana? Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Rujuk kitab Bukhari dan juga Muslim dalam Sahih. Yang selalu sebelum ini mungkin saya ada sebut di sini, wallahu a'lam, tapi tak apa, kita ulang. Suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh para sahabat yang luar daripada kota Mekah untuk menghadiri satu jamuan. Tapi jamuan itu dia tak ada lah gulai kawah macam kita. Dan tak pula sembelih lembu, tak kambing, tak unta, tak kibas, tak ayam pun tak ada sembelihan. Bukan makan sayur je, memang tak ada sembelihan binatang yang kita sebut tadi, kecuali satu binatang je dia buat sembelihan pada hari itu, iaitu ad-dab. Ad-dab maksud dia biawak padang pasir. Dia buat pula dab tu bukan dab gulai kawah, dia buat ad-dabul masywi, iaitu dab panggang. Macam kita kambing golek,
Dok golek. Orang Melayu kat luar-luar sana dia tahu minyak dok je. Dia tak makan daging dok. Orang dulu makan dok, tuan-tuan. Dia memang sedap makan daging dok. Rasa macam burung je daging ni. Kena makan lepas ni daging dok, cari ni. Nak pakai minyak ni tahu. Minyak untuk urat sendi sakit ni. Ad-Dabbul Mashwi, Nabi SAW sampai kepada jamuan tersebut. Tengok binatang tu pelik je. Ya, nampak pelik sikit binatang tu. Maka Rasulullah tanya, apa ni? Maka sahabat mengatakan, hadha ad-dabb ya Rasulullah. Ini dabb ya Rasulullah. Rasulullah menarik tangan dia, yang ni tak makan. Rasulullah kata, aku tak makan binatang ini kerana tidak kedapatan di tempat aku. Aku tak ada selera nak makan, tak nak makan je. Sahabat mengatakan, kami makan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis, sampai kenyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pun menegah kami. Nampak tak? Kaedah usul kembali kepada dalil dia hadis. Hadis pula yang paling sahih Bukhari. Nabi dia tak makan dhab dan Nabi tidak mengharamkan dhab. Dan dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa Nabi sepanjang hidup dia memang dia tak makan dhab, memang tak makan sebab dia tak ada selera. At-tarku la yadullu 'ala at-tahrim. Benda yang Nabi tak makan tadi, iaitu dhab contohnya, salah satunya, tidak semestinya haram dan dia tidak haram. Arak, judi, zina, bohong, Nabi tinggalkan sebab itu haram. Bukan semua yang ditinggalkan itu bentuk haram. Macam ini haram dan lain-lain. Dan itu Nabi tinggalkan dan itu bukan haram. Dan kita lakukan kerana apa? Kerana ia diharuskan di dalam syariat. Jikalaulah benda itu haram berada di depan mata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad orang pertama yang akan menegahnya. Jadi kaedah yang kita gunakan supaya kita beramal dalam keadaan tenang, tak ragu-ragu dah. Bila mana-mana penceramah ke kuliah kat mana-mana kita pergi, kata jangan buat. Nabi tak suruh buat dan Nabi tak buat. Kamu lebih daripada Nabi. Hadis kata semua baru dalam agama, dia kata, dia terjemah literal. Semua yang baru dalam agama itu masuk dalam api neraka, sesat dan sesat itu masuk api neraka. Maka kita berpegang kepada hadis tadi. Berpegang dengan kaedah usul tadi. Orang awam kena tahu dah benda ni. Tak boleh kata tak tahu dah. Untuk diri dia pun cukup dah. Sebab dia nak beramal dengan makan dhab contohnya. Untuk dia beramal apa? Dengan berzikir. Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim menyatakan bahawa Nabi selepas daripada solat tidak kurang daripada 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud istighfar? Dengan menyebut kalimah astaghfirullahal azim. Maksudnya aku mohon ampun, kan? Astaghfirullah, aku mohon ampun. Nabi tak ada dosa. Nabi maksum. Kenapa dia sebut astaghfirullah? Nabi Muhammad bila dia sebut astaghfirullah, maksud dia, ya Allah, naikkan darajat aku, naikkan kemuliaan aku, pelihara aku, jaga aku. Kita ni yang disebut oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata'in wa khairul khata'in at-tawwabin. Semua anak Adam ini melakukan kesilapan dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah yang bertaubat kepada Allah. Maknanya kita confirm ada dosa. Hebat macam mana kita pun pakai jubah, pakai serban, pakai apa semua pun, ada janggut, ada apa semua, baca Quran ke apa semua, kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Kena rendah diri sikit kita kepada Allah Ta'ala. Jangan pula juga saya nak ingatkan, kita sesama manusia pun jangan membanggakan diri kita. Bila tengok orang yang melakukan maksiat, kita rasa kita hebat sebab kita solat. Tak, kita tak hebat lagi kalau kita tak ajak orang itu solat. Sebab seseorang itu dinilai secara mutlaknya oleh Allah Ta'ala fi husnil khatimah, di hujung-hujung akhir hayat dia. Dinilai oleh Allah di hujung akhir hayat dia. Orang kafir yang masih lagi hidup sekarang ni, contohnya jiran sebelah rumah kita contohnya,
Kita tak tahu kesudahan dia, adakah dia itu mati dalam keadaan masuk Islam. Kerja kita apa? Kerja kita menyampaikan Islam, menyampaikan dengan cara hikmah dan bijaksana. Kita jangan pandang hina kepada orang melakukan maksiat. Entah-entah akan datang nanti kita tak tahu, kita lebih teruk daripada orang itu. Nabi SAW sendiri yang mengajar kita dengan sejarah dia. Kita ketika mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Taif. Pergi Taif. Subhanallah, Nabi dibaling. Ni pendakwah sekarang ni tak ada kena baling batu, tak ada. Kena baling dengan objek-objek yang keras, batu. Bukan setakat kena baling, berdarah. Berdarah meleleh, darah Rasulullah yang sangat mulia dan sangat harum, sehingga sampai ke tumit. Dalam riwayat mengatakan dia pakai kasut tu, bila berjalan bunyi macam air dalam kasut itu, tapi bukan air, tapi darah baginda sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan dakwah kepada kita. Fatrah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad disebut sebagai umat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, disebut sebagai ummatud da'wah, umat yang berdakwah. Memang susah. Kita ni selepas Nabi Muhammad disebut sebagai ummatul ijabah, umat yang menerima, sebab dah komplit. Dulu dalam proses untuk menyempurnakan Islam selama 23 tahun, Nabi SAW pergi ke Taif nak berdakwah, dibaling dengan batu, disuruh kanak-kanak baling batu. Kita pergi sembahyang, ada orang marah, maki hamun, kita tak ada. Kita sendiri yang malas pergi sembahyang mungkin ada. Sehingga malaikat Jibril, malaikat juga daripada kalangan yang menjaga bukit-bukit di Mekah, dan juga malaikat-malaikat semua sedih dengan apa yang menimpa kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Malaikat turun ketika itu mengatakan, wahai Muhammad, ya Rasulullah, wa ya Habib Allah, jikalau engkau nak aku hempapkan mereka yang membuat jahat kepada kamu itu dengan bukit-bukit yang ada ini, aku boleh buat. Suruh je aku, dengan izin Allah Ta'ala aku buat. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Fa innahum la ya'lamun. Jangan, la taf'al, jangan buat macam itu. Jikalau kamu hembah, kamu bunuh dia, kamu mati, Allah Ta'ala mematikan mereka itu, jikalau, maka habislah zuriat dan juga keturunan mereka. Jikalau mereka sekarang ini tak beriman, yang buat kejahatan pada aku, mungkin anak, cucu, cicit dia kalau dia diberikan kehidupan, mungkin dia beriman kepada agama Islam. Sampai macam tu sekali rahmat dan sayangnya, kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaedah-kaedah qawaid asli. Apabila kita berpegang dengan akidah pula, tadi bab syariat, yang kita duk belajar sifat 20 contohnya. Orang hina belajar sifat 20 tuan-tuan. Duk pergi belajar tauhid 3 pula. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tauhid 10, 20 tu ditinggalkan. Dan kita kena faham, bukan itu sahaja. Kena faham. Bukan itu sahaja sifat Allah. Adapun yang 20 itu secara asasnya wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Kerana daripada 20 itulah terbitnya sifat-sifat yang lain. Contoh ya, kita tak boleh taksub sifat 20, maknanya 20 je. Tak ada lagi sifat lain. Itu yang wajib ke atas setiap mukallaf, dia kena tahu yang itu. Contohnya dalam sifat 20 ada padanya kudrah, berkuasa. Dia ada ta'alluq ni, orang belajar sifat 20 tu ramai orang belajar, orang lama ni belajar ni bagus. Dia ada ta'alluq dia, kaitan dia. Dia ada muhyi dan juga mumit. Tak ada dalam 20. Menghidupkan dan mematikan. Ada ke dalam 20? Mematikan. Allah bersifat mematikan, mumit. Tak ada.
Tapi dia ada kaitan dan tak boleh menafikan sifat mumit bagi Allah. Kalau menafikan batal iman dia walaupun tak ada dalam 20. Sebab ta'alluq dia qudrah. Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala berkuasa muhyi dan juga mumit. Adapun yang asal dia, basic dia 20 tu. Yang duk kita belajar zaman dulu kala tu betul sangat dah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis sampai akhir sampai kalam. Kaunuhu mutakalliman. Semuanya itu ada dalil-dalil secara sharih, secara jelas, dan juga dalil-dalil secara makna, yakni secara tafsiran dia. Dan tidak boleh menafikan salah satu daripada sifat tersebut sebab dia telah disebut dalam Quran dan juga hadis secara lafaz ataupun makna, secara directly terus macam itu sebutan dia. Contohnya wujud, nak beritahu wujud, Allah mawjudun, Allah wujud. Kalau soreh dia itu sebut dalam 30 juzuk Al-Quran, tak ada satu pun dalam Al-Quran sebut Allahu mawjudun ataupun Allah wujud, tak ada pun sebut, tak ada. Adakah kita nak menafikan? Kalau menafikan kufur. Ustaz, tak ada pun dalam Quran. Dah kalau tak ada dalam Quran, awak nak menafikan Allah Ta'ala itu ada. Tapi pada segi maknanya ada. Pada segi tafsirannya dia ada. Apa dia? Dalam Quran. Afillahi syakkun. Tak disebut wujud. Ni dalil tentang adanya Allah. Ini nak berdua dalil Quran. Kalau dalil logik akal, memanglah kita selalu kata apa? Okey, dalilnya ada alam ini, adanya pencipta. Pencipta itu tidak sama dengan apa yang diciptakan dan dia adalah Allah. Kan kita belajar tadi, ahli sunnah wal jamaah tidak mendahulukan ijma' ataupun logik akal. Dia mesti mendahulukan Al-Quran dan juga hadis. Ada tak dalil daripada Quran dan juga hadis secara maknanya pula, secara tafsiran dia pula mengatakan Allah Ta'ala ada? Ya. Apa dia yang kita sebut tadi? Afillahi syakkun. Adakah fillah, bukan wujud disebut. Jadi ulama mengatakan adakah kewujudan Allah Ta'ala itu syakkun, diragui. Maknanya tak boleh meragui tentang kewujudan Allah. Saya ulang semula. Dalam sifat 20 itu ada lafaz-lafaz yang sharih, sebutan-sebutan yang jelas yang mengatakan Allah Ta'ala bersifat mendengar dan juga melihat. Itu jelas. Sama' basar, sebab sebut dalam Quran betul, wa huwas sami'ul basir. Dan ada juga daripadanya, iaitu pada segi maknanya, yakni terjemahan ataupun tafsiran dia. Contoh dia yang pertama sekali pun dah cukup dah, iaitu wujudnya Allah. Maka wajib beriman dengan wujudnya Allah, qidamnya Allah, baqa'nya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah pada segi lafaz ataupun pada segi maknanya. Sebab itu kita mempertahankan pengajian sifat 20 sampai hari ini. Belajar sifat-sifat Allah. Dan kita tidak ta'assub dengan yang 20 itu saja. Bagi orang mengaji, dia tahu macam tuan-tuan sekalian. Dia pecahan dia banyak lagi. Mana nak tohok, mana nak buang 99 nama Allah. Itu ada kaitan dengan 20 itu sendiri. Golongan ini menghina dan memfitnah kita belajar, iaitu falsafah Yunan, Greek, iaitu falsafah yang salah, Greece, Yunan, yang hanya ambil iaitu logik akal semata-mata. Tak, kita mendahulukan ada pada segi lafaz dan segi makna dalam Quran dan juga hadis. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya perkara akidah itu, iaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kita ambil yang satu je dalam kesempatan yang agak ringkas ni. Tentang adanya Allah yang tak sama dengan makhluk pula. Ada dalil tak? Ya, ada. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Yang adanya Allah tapi tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, tidak sama sekali Allah Ta'ala menyerupai sedikit pun daripada makhluk. Dan dia Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Kita detail sikit boleh tuan-tuan ya? Penting ni.
Untuk peringatan diri saya. Akan datang insya-Allah kita akan mengaji kena berkitab ni. Lepas ni kena ada kitab. Kita mengajar akidah mursyidah nanti. Bulan depan nanti kita berkitab betul. Dengar ni memang seronok. Macam tuan-tuan ni tak apalah, masuk tu lekat dalam hati orang lain. Tuan-tuan boleh pegang terus, boleh ingat terus macam Imam Syafi'i. Orang lain belum tentu lagi. Berkitab, bertulis. Itu orang dulu semangat. Macam tuan-tuan semua. Lepas ni kena ada kitab. Tak boleh tak ada kitab. Kalau tak ada kitab tak payah mengaji lah. Rugi tuan-tuan je. Rugi orang-orang yang tak tahu. Orang yang tahu macam tuan-tuan ni, kalau nak juga dengar saja, dengar je lah. Apa contohnya? Yang dikatakan Allah Azza wa Jalla tidak menyerupai sedikit pun daripada makhluk. Maka di sana ulama-ulama usul menyatakan bahawa kita kena kenal juga makhluk, supaya kita tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Nak beritahu sampai macam tu sekali ulama ini nak mengajar kita tentang mentauhidkan Allah dan jangan sedikit pun menyekutukan Allah. Sebab apa? Bila syirik saja, syirik yang menduakan Allah pada segi sifat, pada segi zat, pada segi af'al, bila menduakan Allah Ta'ala aja, subhanallah, habis semua amalan 40, 50, 60, 70 tahun dia lakukan. Habis, tak ada balas. Sebab menyekutukan Allah sikit je. Ini yang kita nak jaga, bukan nak menakut-nakutkan, tapi nak beritahu yang kita duk belajar membatalkan iman akan membatalkan semua amalan ibadat. Dalam Quran menyatakan karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yaumin 'asif. Amalan yang dilakukan walaupun sebesar Rasulullah pula, Allah Ta'ala kata, walaupun seumpama pasir yang sangat tinggi, pasir, debu, kemudian datang angin taufan, apa yang jadi? Tak ada apa-apa. Buatlah banyak mana pun. Jadi kita kena jaga tauhid. Imam Ghazali kata apa? La tasihhu al-ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kita pun tahu tidak sah amal ibadat kita, semayang, puasa, haji, zakat, nikah, kahwin, bekerja, berniaga kita kepada Allah kecuali selepas dia betul-betul kenal Allah. Ustaz, saya dah tahu Allah. Allah yang macam mana kamu kenal? Allah. Betul dah, sah dah keislaman dia. Tapi kalau datang ancaman, fitnah tentang Allah, kata Allah duduk atas langit, disebut juga Allah, tapi kata Allah duduk atas aras, batal iman dia. Imam Syafi'i kata apa? Dalam kitab Najmil Muhtadi fi Rajmil Mu'tadi yang dinukilkan oleh Al-Muallim Al-Qurashi tentang beriman kepada Allah yang Allah Ta'ala itu bukan jisim. Siapa yang ikut mazhab Imam Syafi'i, ikut akidah Imam Syafi'i, Al-Mujassimu kafir, man i'taqada anna Allah jalisun 'alal arsh faqad kafar. Orang yang mengatakan Allah itu jisim bertubuh, maka dia tidak beriman, beranggota. Oh ya ustaz, kasarnya. Tak Islamnya kalau kata Allah Ta'ala itu beranggota. Kami tak redha orang hina Allah Ta'ala. Itu sifat makhluk, ada anggota. Man i'taqada anna Allah jalisun 'alal arsh, barang siapa yang beriktikad bahawa anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu jalisun, duduk, 'alal arsy, di atas aras, faqad kafara, maka khuruju 'anil millah, keluar dia daripada agama. Jisim, bab jisim ni kena belajar, itu jisim yang tuan-tuan duk belajar. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan ulang kaji je. Sebab fardu ain ni semua orang kena tahu. Bukan nak belajar sangat, tak. Saya tak mampu untuk mengajar, tapi nak ulang kaji boleh, sama-sama kita ulang kaji. Tanda sayang kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nak beramal dengan ilmu, nak kenal Allah dengan ilmu, nak solat dengan ilmu, nak puasa dengan ilmu. Dah tahu sekali mana pun, kena juga belajar lagi. Kena rendah diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan makhluk tadi, kita kena kenal apa itu makhluk. Tak apalah lama sikit tuan-tuan. Esok kan kerja pun. Permit selalu orang bagi sebelum pukul 12 habislah. Lepas pada pukul 12 tak boleh dah. Tapi saya tak sampai pukul 12, 5 minit, 10 minit lagi habislah. Kalau sampai pukul 12 tak ada dah tuan-tuan sini. Saya seorang je bercakap. Sampai macam tu ulama kata kena kenal makhluk. Makhluk terbagi kepada dua. Yang tuan-tuan duk belajar dulu kan, saya ajak ulang kan. Secara asal mutlaknya dua, dan Allah Ta'ala tak sama dengan dua jenis makhluk ni. Yang pertama disebut kathif, yang kedua disebut latif. Kathif alladhi yuqbadu bil yad. Kathif dan juga sifat-sifatnya
iaitu makhluk yang boleh dipegang dengan tangan dan sifat-sifatnya. Kiyahlah kat mana pun. Apa dia? Contohnya buku, meja, pokok, apa-apa yang boleh dipegang dan sifat dia. Sifat dia apa? Kain, boleh pegang. Sifat dia lembut, ada warna, mana boleh pegang, tapi boleh rasa. Itu juga makhluk. Sampai macam tu ulama membahaskan supaya jangan kata Allah Ta'ala bila kita sebut Allahu Latifun, kena ingat-ingat. Latifun maksud dia apa? Allah itu lembut. Terjemahan dia memang lembut, tapi bukan dengan maksud lembut sebagaimana kain yang lembut. Lembut itu maksud dia apa? Pemurahnya Allah, kasihnya Allah. Jadi kita faham bila kita sebut latif bagi Allah, Allah Ta'ala itu maha ihsan, maha buat baik kepada hamba-hambanya. Bukan lembut dengan maksud makhluk tadi, keras. Allah Ta'ala yang kita kata bahawa Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan kehendak dia. Apa yang dia nak buat, dia buat. Maha keras, al-mutakabbir, al-jabbar. Bukanlah keras dengan maksud sebagaimana gelas keras dia itu sebab kaca. Kayu keras dia tu sebab kayu tu sendiri. Kena faham. Ada ukuran, ada had, ada batasan. Manusia ni disebut katif, yang boleh dipegang dengan tangan. Dan sifat dia itu, sifat apa? Berhenti, berjalan, ada roh, ada jasad, bercakap dengan suara, dengan itu semua tak boleh nak disamakan langsung dengan Allah. Bertempat, manusia bertempat, duduk di atas bumi, duduk dalam masjid contohnya sekarang ini, memerlukan kepada ruang untuk dia duduk, maka disebut sebagai makhluk. Allah Ta'ala tidak memerlukan ruang, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan masa. Ini ijma' tuan-tuan. Dalam bab ini ijma'. Ijma' di sini disebut ijma' qat'iyah. Ijma' maksud dia yang kita duk belajar sebelum-sebelum ni, tuan-tuan belajar, maksud dia persepakatan ulama-ulama mujtahidin. Mujtahidin ni nak mudah bahasa kita ni ulama-ulama yang mu'tabar. Sebagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah. Dan disebut ijma' di sini ijma' qat'iyah. Qat'iyah maknanya pemutus, disepakati oleh semua ulama-ulama dan tidak ada seorang pun yang menyanggahi akan ijma' ini. Tak ada seorang pun ulama kata tak, Allah Ta'ala ada juga sama dengan makhluk. Tak ada. Itu disebut ijma' qat'iyah. Sebab di sana ada ijma' subutiyah, ijma' yang ada orang lain bercakap, ada orang lain tak bercakap. Ini qat'iyah, pemutus dah ni. Semua ulama bersetuju. Barang siapa yang menolak ijma' ini, maka dia menolak hadis. Barang siapa yang menolak hadis, dia menolak Al-Quran. Maka terbatallah akan iman dia. Sebab prinsip ahli sunnah, Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Apa dia ijma' tentang kewujudan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ini yang wujudnya tanpa masa, tanpa bertempat, tanpa mengambil ruang. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Dinukilkan oleh Al-Hafidh Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Dinukilkan ijma' di sini. Tak boleh tolak. Orang awam macam saya tuan-tuan ni tak orang awam dah, orang alim. Orang awam macam saya ni apatah lagi kena ikut ijma' qat'iyah daripada ulama ni. Kita ni bukannya hebat sangat pemikiran kita. Ikut. Dan telah disepakati oleh semua ulama-ulama annahu, sesungguhnya dia Allah, la yahwihi makan, tidak mengambil akan tempat, tidak diliputi oleh tempat. Manusia bertempat, duduk dalam rumah, duduk dalam masjid, duduk dalam kereta, bertempat. Wala yajri alaihi zaman, dan juga disepakati oleh semua ulama Allah itu tidak dilalui padanya masa. Allah Ustaz, benda kuno ni, ilmu-ilmu tauhid ni Ustaz, jangan sebut kuno-kuno tuan-tuan. Ba azalian wa abadian, yang hanya ada pada Allah, yang tak ada pada makhluk, kita kena belajar. Kena tamakun, kena dalami, kena ulang kaji selalu. Itu tanda kita sayang dan takut kepada Allah. Kita ni kalau sesama manusia, kalau kita ada orang tua kita nak merisik, meminang anak orang, tanya sampai habis. Kadang-kadang kena tanya balik, anak kerja benda, gaji berapa?
pakaian macam mana, kereta besar mana, rumah besar mana, boleh tanggung anak tak ni. Itu daripada sudut tanya betul-betul. Kalau yang nak ke perempuan tu, macam mana dia, rupa dia macam mana, kulit dia macam mana, tinggi dia berapa, hobi dia apa, semua tanya. Sebab nak bersatu nanti, nak berkahwin, nak kenal diri dia, nak kenal orang itu, nak berkasih. Orang kata nak berkahwin tu. Ini kita dengan Allah Ta'ala bukan itu cara dia. Kita dengan Allah Ta'ala, sayang kita kepada Allah, belajar sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu tanda kita sayang kepada Allah. Bahkan wajib meletakkan sayang kita kepada Allah dan Rasul lebih daripada diri kita sendiri. Dan tanda sayang kita kepada Allah, kita mentauhidkan Allah dan belajar sifat Allah dan tidak pula menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Kathif. Makhluk yang boleh dipegang dengan tangan, kiaslah kot mana pun. Dan juga sifat-sifatnya. Dan yang keduanya disebut latif. Latif yakni makhluk yang tak boleh dipegang dengan tangan. Tak boleh dipegang, tapi dia makhluk. Seumpama angin. Ni, ekor ni. Kurang sejuk sikit. Ekor. Kipas angin. Cahaya, boleh pegang? Boleh pegang. Macam tu. Angin, cahaya, roh. Boleh pegang roh. Tahu kat mana roh. Dan sifat-sifatnya, ada angin panas sikit, ada angin sejuk. Sejuk tu sifat, boleh rasa tapi tak boleh pegang. Ada had, ada batasan, ada ukuran. Cahaya matahari di siang hari kat luar, ada had. Kalau ada dinding je, ada atap, dia tak lepas dah masuk ke dalam. Ada had, batasan. Angin yang sejuk kita dalam ni tak sampai dekat luar, ada had, ada batasan. Maknanya semua makhluk itu ada hudud, ada batasan, ada hadnya. Maknanya dia bukan azali dan bukan juga abadi. Dia ada permulaan dan juga ada kesudahan. Tidak ada yang huwal awal, yakni tidak ada yang azalian kecuali Allah, dan tidak ada yang abadian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kathif, makhluk yang tak boleh dipegang, dan juga sifat-sifatnya. Jangan rasa pening Ustaz ni, nanti akan datang kita nak belajar kitab betul ni, buat exam, buat imtihan, ngaji betul-betul, tanya, duduk dekat depan tak boleh dah, duduk belakang-belakang ni nak mengaji betul-betul ni, tak boleh. Orang dulu kita nak ulang kaji, tanya, ulang, ni baca. Orang dulu belajar gitu tuan-tuan. Saya rasa lepas ni kuliah saya tak ada orang dah datang lepas ni. Dah semua kena duduk depan lagi. Tak duduk atas meja ni, saya tak nak duduk atas meja ni. Kalau saya kuliah, kita duduk kat bawah mengaji satu, ulang kaji. Subhanallah, hidupkan suasana amalan pengajian turas. Boleh duduk atas ni tak salah, tapi macam itulah kita sayang kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sekecil-kecil makhluk yang kathif, latif tadi, sehinggalah sebesar-besar makhluk, Allah Ta'ala tidak, laisa kamithlihi syai'un. Itu tafsir daripada laisa kamithlihi syai'un. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk sama ada kathif ataupun latif. Daripada sekecil-kecil makhluk disebut zarrah. Zarrah ni apa? Ulama menyatakan iaitu seumpama debu pada waktu pagi di jendela rumah kita, ketika mana matahari naik yang kita tepuk tu, hama tu, itu ada terbang tu, pasal itu zarrah. Jendela tu yang rumah orang tu jarang menyapu apa semua, tepuk tu keluar debu, itu dipanggil zarrah. Ada ulama mengatakan semut merah ke, ada menyatakan atom ke, tak apalah, yang penting makhluk yang paling kecil. Zarrah tu pun ada ukuran, tengok dengan mikroskop pun tahu ukuran dia berapa. Ada bertempat, duduk atas awan-awangan, melekat dekat dinding, sampai macam tu. Daripada sekecil-kecil makhluk sampailah sebesar-besar makhluk. Makhluk yang paling besar sekali apa? Sebagaimana tuan-tuan semua dah belajar, iaitu Arash. Makhluk yang paling besar sekali adalah Arash. Arash ini disebut bahawa ia merupakan saqful jannah, bumbung kepada syurga. Yang paling atas sekali lepas atas syurga tu saqful jannah, iaitu Arash, yang memiliki 4 tiang dan dipikul sekarang ni oleh 4 malaikat. Di hari kiamat ditambah lagi 4 menjadi 8. Quran kata, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah.
Dan aras nanti pada hari qiyamah ditanggung, dipikul menjadi 8 tamaniyah. Kalau orang kata Allah duduk atas aras, lemahlah Allah, berhajat kepada aras untuk dia duduk, berhajat kepada malaikat yang menanggungnya. Quran dah kata macam tu, cukup. Logik akal apatah lagi boleh terima. Kita kata langit ada dulu ke, aras ada dulu ke, Allah ada dulu. Orang yang berakal dalam masjid kita ni dan di luar sana semua akan kata pasti pencipta ada dulu. Pasti Allah ada dulu, barulah dia ciptakan makhluk. Allah ada sebelum daripada aras, sebelum daripada kursi, sebelum daripada syurga, sebab dia pencipta. Selepas dia menciptakannya, maka dia tidak berhajat kepada apa yang diciptakannya, sebagaimana dia ada sebelum daripada aras. Selepas dia ciptakan aras, takkan Allah Ta'ala pergi pula dekat aras. Itu ahli sunnah ni hebat. Quran ada hadis, ada ijma', ada qiyas, ada. Sayyidina Ali kata apa dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq? Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratih wa lam yattakhidhu makanan lidhatih. Ini akidah sahabat Sayyidina Ali. Sesungguhnya Allah menciptakan arasy izharan liqudratih, untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah, bahawa mampu menciptakan makhluk sebesar mana pun. Walam yattakhidhu makanan, dan Allah tidak mengambil aras sebagai makan, iaitu tempat, bidzatih, untuk dirinya, tak mengambil ruang, tak mengambil tempat. Sayyidina Abu Bakar kata apa pula? Ini akidah seorang yang merupakan wali kepada seluruh wali-wali yang lain, sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang iman dia jikalau nak ditimbang dengan iman daripada zaman dia sampai pada hari kiamat, iman dia lebih berat daripada semuanya. Pegang dengan akidah sahabat, sebab sahabat ni orang yang paling hampir dengan Rasulullah, yang lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tasnif Al-Masami' oleh Syekh Badruddin Az-Zarkashi menukilkan kalam Sayyidina Abu Bakar tentang kewujudan Allah. Ini akidah sahabat. Menyatakan al-ajzu an darakil idrak wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyrak. Keterbatasan, lemah dalam memikirkan tentang Allah, itulah iman. Contoh ya, supaya saya mudah faham. Bila kita kata dan beriman Allah mendengar dan juga melihat, tanpa telinga, tanpa gegendang, tanpa kepala, melihat tanpa mata, tanpa anak mata, boleh kita gambarkan lagi tak? Tak boleh dah. Tak boleh kata Allah ada mata tapi tak sama dengan makhluk, batal iman kita. Allah melihat tapi tak sama dengan makhluk, beza tu. Kufur jika mengatakan Allah ada telinga tapi tak sama dengan telinga kita. Telinga tu jarihah, telinga itu anggota. Allah mendengar tapi tidak sama dengan apa yang kita dengar. Macam kita dengar dengan telinga, gegendam, kepala, baru dikatakan orang itu boleh mendengar. Lemah keterbatasan tentang memikirkan tentang Allah, zat Allah, diri Allah, itulah iman. Dan jangan menafikan lagi adanya Allah, tanpa di atas, tanpa di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang, bukan berjisim, bukan bertubuh, bukan bertempat yang kita sebut, bukan bermasa. Tak boleh kata, oh pening lah Ustaz, lepas tu kat mana Allah Ta'ala? Ada orang nak cari lagi Allah. Itu yang jadi Tuhan. Tuhan Harun tu mati 2-3 hari lepas. Itu yang jadi. Ada mengaku Rasul Melayu, ada mengaku sebagai Tuhan, sebab nak mencari Allah. Mencari ini, sesuatu itu maknanya mencari tempat. Takkan kita nak mencari tempat bagi Allah, sebab Allah ada tanpa bentuk, tanpa bertempat. Okey. Sebagaimana kita beriman Allah Ta'ala mendengar, melihat adanya Allah, tanpa berjisim, tanpa bertempat, tanpa bertelinga, tanpa mata, tanpa anak mata. Dan kita tidak gambarkan lagi dah mata, tak ada mata dah bagi Allah. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan dalam memikirkan tentang Allah, itu je hak dia, belajar sifat Allah adalah iman. Wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyrakun. Cari lagi pula.
Wal bahthu an dzati, cari zat Allah akan mengundang kepada kufur dan juga syirik. Bukankah kita belajar kaedah usul kan, kitab-kitab lama kan? Zatullah haqiqatullah la ya'rifuha illahu. Apa makna zat Allah? Hakikat Allah. Apa makna hakikat Allah? Tak ada sesiapa pun yang tahu diri Allah Ta'ala itu kecuali Allah. Jangan duk cari dah. Allah mendengar dengan sifat mendengarnya. Zat makhluk nampak, boleh cari, boleh tahu. Kalau mengantuk je memanjang. Bukan mengantuk sebab saya kuliah ni. Camlah orang itu, dia kurang tidur malam tadi, ataupun letih sangat kerja, balik kerja tu pergi kuliah. Cam dia tak ada kekuatan, letih sebab dia letih. Dia menumpang kepada jisim. Manusia ni zat dia menumpang kepada jisim. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat mana? Pasar, beli sayur, sawi, kalau kuning berulat tu jangan belilah. Sebab tak ada zat. Zat dia tu menumpang kepada jisim. Jisim tu bentuk tu sendiri boleh dikenali. Makhluk ni zat dia boleh dikenali dan boleh tahu. Zat Allah, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kalau cari juga kufur dan juga syirik. Sebab apa? Yang jumpa nanti adalah makhluk. Tentang Allah Ta'ala zat tu kalau jumpa juga adalah makhluk. Imam Ahmad Hanbal kata apa? Imam Ahmad yang mengasaskan mazhab Hanbali, mahma tasawwarta bidzalik fallahu bikhilaf fallahu la yushbihu dzalik. Mahma tasawwarta, apa-apa yang kamu gambarkan tentang Allah, mahma tasawwarta bibalik, apa-apa yang kamu gambarkan di benak fikiran kamu tentang Allah, diri Allah, maka ketahuilah fallahu la yushbihu dzalik. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyerupai akan apa yang kamu gambarkan. Ini tauhid. Al-Junaid Al-Baghdadi, Junaid Baghdadi ni ketua para wali. Kalau orang wali dan juga para ketua para tariqat, kita ni dahlah golongan Wahabi lagi berhadapan yang bawa kata Allah Ta'ala duduk atas aras, bid'ah ni apa semua. Kita berhadapan pula ancaman golongan tarikat-tarikat yang sesat ni pula mengaku ahli sunnah ni. Pakai serban, pakai kopiah, tak apa, serban bagus, sunnah besar sekalipun, tapi jangan bawa tarikat yang sesat. Dekat Malaysia kali ni fatwa dah keluar tentang tarikat Naqsyabandiyah Nazim Kubrusi yang datang ke Malaysia dulunya, dan sekarang ni sejak masuk ada pengikut-pengikutnya. Apa di antara kesesatannya? Bukan kita kata tak betul, tak ada hujah. Wal'iyadzubillah, dalam buku mereka mengatakan, dalam bab akidah ni, kita refer akidah aja, sesat tu akidah aja, menyatakan orang kafir dia tak masuk Islam, sekali je dia baca Al-Fatihah, ini surah Fatihah, walaupun dia tak masuk Islam, dia kata tetap mendapat inayah, tetap mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala di hari kiamat. Ini berlawanan dengan nas. Dalil bahawa orang kafir memang tak ada manfaat langsung. Kebaikan yang dia lakukan sebesar mana pun tak boleh menyelamatkan dia di akhirat. Ingat, kita dulu ada tsunami, ada bencana alam, ada orang kafir tolong. Terima pun tak apa, tak kisah terima. Tapi kita kena i'tiqad, selagi mana dia hidup dalam kekufuran dan kebaikan dia lakukan tak boleh menyelamatkan dia di akhirat. Sebab yang boleh menyelamatkan seseorang di akhirat Islam tu. Hatta orang Islam sekalipun, orang Islam kita ni mukmin, ahli sunnah wal jamaah, anda kata ada melakukan dosa-dosa yang besar ataupun dosa kecil, anda kata diazab, yang mana Allah Ta'ala nak azab dia dulu baru masuk dalam syurga, dia tetap tidak akan kekal dalam neraka. Dia tetap akan keluar, masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia ada apa? Dia ada iman Islam. Yang kita baca hadis tadi, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun dzarratin minal iman dakhala al jannah. Bahawa siapa yang berkata, beriktikad bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, walaupun sebesar biji zarah saja dia ada. Maknanya sebesar biji zarah pun dia tidak menyekutukan Allah. Disebut Allah Tuhan dia dan tak menyekutukan Allah, tak kata Allah bertempat, berjisim dan sebagainya, tetap dia dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun ada sebesar biji zarah, dia tidak menyekutukan Allah dan mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menjadikan kita semua daripada kalangan orang-orang yang sayang kepada Allah dengan tanda kita belajar sifat Allah, dengan tanda kita tak menyekutukan Allah, dengan kita duduk dalam majlis ilmu bersungguh-sungguh untuk kenal Allah, sebagaimana kita boleh bersungguh-sungguh dengan dunia. Kalau tak dapat, kita cari lagi dunia ni, cari sampai dapat, kadang-kadang tamak lagi. Dengan Allah Ta'ala kita kena tamak. Tamak dia apa? Tamak dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada bila sampai bila majlis ilmu ni? Daripada lambuayan sampai ke liang lahat. Daripada lambuayan sampai ke liang lahat. Sama ada formal ataupun tak formal je. Sama ada di universiti, di college, di pondok, di surau, di masjid. Maka hidupkanlah ilmu yang benar, ilmu yang mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah, yang mengikut aliran dan manhaj metod yang kita belajar sifat 20 tu, iaitu al-asy'ariyah wal maturidiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita ini daripada kalangan orang yang istiqamah dan sentiasa sayang kepada Allah dengan cara sedemikian, dan juga takut kepada Allah dengan cara sedemikian. Sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu kisah-kisah Nabi, tahu diri Nabi Muhammad, tahu akhlak Nabi, tahu diri Nabi, tahu perjuangan Nabi yang betul. Sebab Nabi SAW lah yang akan memberi syafaat kepada kita semua di hari kiamat. Jadi cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.